Maka Nabi kata, ketika mana aku diperlihatkan tentang keadaan suasana syurga, aku mendapati majoriti orang-orang syurga adalah di kalangan orang-orang miskin. 10 orang, 7 orang miskin. Nabi sebut kebanyakan ahli syurga di kalangan ni hak tak masyhur, yang tak ada jawatan, yang miskin tapi yang soleh, jaga-jaga hak duit banyak, kuota aku yang kecil tu. Dan yang keempat, kata para ulama, masuk syurga ni kita hak mana tak tahu. Yang keempat adalah kumpulan yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga tanpa ditimbang dan tanpa melalui azab. Kata para ulama, apabila kalian mendapati bahawa hati dan mulut kalian sentiasa memohon kepada Allah tentang satu perkara, ketahuilah Allah akan memakbulkan perkara itu, permintaan itu. Tuan-tuan muhasabah tak 10 saat. Siapa hari-hari minta redha Allah, minta syurga Allah, mulut dia. Siapa yang bahkan bukan tiap-tiap hari ustaz, tiap jam, mulut dan hati dia akan sebut, ya Allah, masukkanlah aku dan ahli keluargaku ke dalam syurgamu tanpa dihisab, dihitung dan tanpa diazab. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketahuilah Allah nak bagi permintaan tu. Sebab yang mengingatkan kita ialah Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan bibir kita untuk memohon redha dan syurga ialah Allah, bukan kita. Tuan, kalau kita semua lupa, kunci kereta lupa, kunci rumah lupa, sidai baju lupa, gas nak habis lupa, hak teruk lagi motor, minyak motor lupa, habis dah sampai tengah jalan lah lupa juga. Hak minyak motor lupa ni nak suruh ingat syurga hari-hari payah. Tetapi bila hati dan mulut dia selalu sebut tentang syurga, Allah yang peringat, kerana Allah nak bagi benda tu. Itu antara berita gembira lah tu. Semua orang ada dosa, semua orang, termasuk yang bercakap. Cumanya ada orang dia sempat membersihkan semua sebelum mati. Kumpulan yang keempat, apabila Nabi panggil mai di depan, dia tak ada had, kemudian mereka ni akan terus masuk ke dalam syurga. Selepas dipanggil sebagai kumpulan yang tak ditimbang amalan, tak timbang, neraka lagi tak masuk lah, amalan tak timbang. Sedangkan manusia pertama yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar adalah Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, semua benda ni kita akan tengok. Ketika Nabi Nuh dipanggil nanti di padang mahsyar, saya dan kita semua akan lihat, oh tu dia Nabi Nuh, hak duk dengar dalam kuliah dulu ni. Inilah Rasul Ulul Azmi. Banyak mana maklumat kita belajar atas dunia, banyak itulah maklumat yang kita akan ingat di atas padang mahsyar. Tapi senyap sunyi lah keadaan mahsyar. Maka kita semua akan heran, Rasul Ulul Azmi pun diselidik tentang amalan kehidupan mereka. Ya, hari itu kejujuran dan ketakwaan orang-orang yang bertakwa juga akan ditimbang dan akan diselidiki satu persatu.